Hari ini, kita akan membincangkan topik yang menjadi kebimbangan semua rakan-rakan kita yang berusia, yaitu rambut beruban. Saya ingin bertanya kepada Anda semua, adakah Anda pernah mengalami pengalaman seperti ini? Pada waktu pagi, Anda berjalan ke cermin dengan penuh harapan untuk bersiap-siap, dan tanpa disedari Anda ternampak sehelai, dua helai, atau bahkan segumpal kecil rambut putih yang sangat ketara. Rambu-rambu putih itu seolah-olah berdiri di atas kepala atau di tepi pelipis Anda. Hati Anda pasti akan tersentak dan Anda tidak dapat menahan diri daripada mengeluh merasakan diri Anda semakin tua. Ramai rakan-rakan kita akan terus berpikir untuk mewarnakan rambut mereka. Menggunakan pewarna rambut memang boleh membuatkan kita kelihatan beberapa tahun lebih muda dalam masa yang singkat dan ia juga menaikkan semangat kita. Namun, kita semua sadar bahwa ini hanyalah penyelesaian sementara. Bahan kimia dalam pewarna rambut mungkin tidak berbahaya jika digunakan sekali-sekala, tetapi pendedahan yang berterusan tahun demi tahun pada kulit kepala pastinya akan menimbulkan kebimbangan. Kita bimbang tentang kesan jangka panjangnya terhadap kesehatan kulit kepala dan juga kesehatan badan kita secara keseluruhan. Pernahkah Anda berhenti sejenak dan berpikir, adakah terdapat cara lain? Satu kaedah yang tidak bergantung pada bahan kimia ini, sebaliknya bermula dari dalaman tubuh kita, dari punca masalah itu sendiri, untuk membolehkan rambut kita secara semula jadi, helai demi helai, berubah dari putih menjadi hitam. Dalam video hari ini, kami akan berkongsi dengan Anda satu kaedah penjagaan rambut yang sangat mudah dan menakjubkan. Kaedah ini tidak memerlukan Anda membelanjakan uang, tidak perlu membeli sebarang produk kesehatan yang mahal, dan yang paling penting, tidak perlu mengambil obat. Anda hanya perlu duduk dengan selesa di tepi katil setiap malam sebelum tidur dan menggunakan penumbuk Anda untuk mengetuk bahagian tertentu pada badan Anda. Dengan pergerakan yang mudah ini, jika Anda dapat melakukannya secara konsisten, Anda mungkin akan terkejut apabila mendapati pertumbuhan rambut putih Anda benar-benar menjadi perlahan. Rambut baru yang tumbuh akan mempunyai akar yang hitam, dan di beberapa bahagian, rambut hitam yang berkilat mungkin akan tumbuh semula. Bunyinya seperti mustahil, bukan? Jangan cepat membuat kesimpulan. Saya memohon agar Anda semua menonton video ini dengan sabar dari awal hingga akhir. Saya akan membawa Anda menelusuri kearifan perubatan tradisional nenek moyang kita untuk mencari punca sebenar pertumbuhan rambut putih. Selain itu, saya akan berkongsi semua butiran dan perkara penting mengenai rahasia mengetuk untuk menghitamkan rambut ini tanpa sebarang kerahasiaan. Selepas Anda menonton video ini sepenuhnya, Anda pasti akan mempunyai pemahaman yang baru, penuh harapan, dan saintifik tentang cara menangani masalah rambut beruban. Sebelum kita mulakan, jika Anda mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga Anda, sila klik butang langgan di bawah dan aktifkan pemberitahuan. Dengan cara ini, Anda tidak akan terlepas sebarang pengetahuan kesehatan yang berguna pada masa akan datang. Di sini di Kesehatan Warga Emas, kami hanya mendedahkan kebenaran kesehatan yang jarang diberitahu oleh media arus perdana. Jika Anda suka kandungan yang kami kongsi, sila type 1 di ruangan komen. Ini adalah sokongan yang amat kami hargai untuk terus berkarya. Kami juga mengalu-alukan Anda untuk berkongsi pandangan dan pengalaman Anda di ruangan komen di bawah. Baiklah, mari kita mulakan topik hari ini. Pertama, kita perlu memahami sebenarnya satu persoalan. Mengapa rambut kita menjadi putih? Mengapa sesetengah orang masih mempunyai rambut hitam yang dicemburui walaupun sudah berusia lanjut, manakala yang lain baru saja memasuki usia pertengahan, atau lebih awal lagi sudah mempunyai rambut yang beruban? Dari sudut pandangan perubatan modern, penjelasannya agak mudah. Di akar setiap helai rambut kita, yaitu follicle rambut, terdapat sebuah kilang pigmen yang kecil. Pekerja di kilang ini adalah sel-sel melanosit. Mereka bekerja tanpa henti untuk menghasilkan sejenis pigmen yang dipanggil melanin. Apabila kilang ini beroperasi dengan normal dan bahan mentah mencukupi, melanin yang dihasilkan adalah cukup banyak, dan rambut kita secara semula jadi akan menjadi hitam dan berkilat. Namun, jika kilang ini mengalami penurunan kecekapan akibat penuaan, kekurangan zat, atau kerusakan akibat faktor dalaman atau luaran yang lain, dan para pekerja mula jatuh sakit atau mogok, maka pengeluaran melanin secara semula jadi akan terhenti. Tanpa pigmen melanin,
Rambut yang dihasilkan sudah tentu akan berwarna putih. Penuaan adalah punca utama penurunan kecekapan kilang ini dan persaraan para pekerjanya. Walau bagaimanapun, pandangan perubatan tradisional mengenai masalah ini adalah lebih mendalam dan holistik. Dalam perubatan tradisional, rambut tidak pernah dianggap sebagai satu entiti yang terasing. Ia umpama cermin atau tingkap kepada keadaan kesehatan dalaman badan kita. Banyak masalah dalaman badan akan terpancar melalui warna, kilauan, dan jumlah rambut. Berdasarkan pemerhatian dan rumusan perubatan tradisional selama beribu-ribu tahun, terdapat 3 jenis individu yang sangat mudah mendapat rambut beruban. Anda boleh kuba kenal pasti sama ada Anda tergolong dalam mana-mana kategori ini. Kategori. Mereka yang kekurangan tenaga, ki, dan darah. Dalam perubatan tradisional, terdapat satu pepatah klasik yang telah diwarisi sejak berzaman yang mendedahkan rahasia pertumbuhan rambut. Rambut adalah lebihan darah. Perkataan lebihan di sini bukanlah bermaksud sisa, tetapi bermaksud melimpah ruah. Bagaimana kita hendak memahami pepatah ini? Bayangkan seluruh badan kita sebagai sebidang tanah yang luas. Tenaga ki dan darah dalam badan kita pula diibaratkan sebagai sungai yang menyuburkan tanah ini, membawa air dan nutrien yang kaya. Apabila air kehidupan ini melimpah ruah dan nutriennya mencukupi, tanah akan menjadi subur. Rambut kita pula umpama tanaman yang tumbuh di atas tanah yang subur ini. Apabila tanah subur, tanaman secara semula jadi akan tumbuh dengan akar yang kuat, lebat, hitam, dan sihat. Sebaliknya, jika seseorang mengalami kekurangan tenaga ki dan darah disebabkan oleh pelbagai faktor, maka tanah di dalam badan kita akan menjadi kering dan tandus. Tanaman rambut yang tumbuh di atasnya tidak akan mendapat pengairan dan nutrien yang mencukupi. Apakah akibatnya? Rambut secara semula jadi akan menjadi kering, kekuningan, tidak bermaya, mudah putus, gugur dengan banyak, dan rambut yang tumbuh dari akar akan terus berwarna putih. Oleh itu, jika Anda perhatikan orang di sekeliling Anda, mereka yang mempunyai rambut hitam dan lembut selalunya mempunyai wajah yang kemerah-merahan, bibir yang penuh dan bertenaga. Ini adalah tanda-tanda klasik tenaga ki dan darah yang mencukupi. Sebaliknya, jika Anda sering berasa pening, letih, lesu, pucat, dan tidak mempunyai bulan sabit pada kuku Anda, maka Anda perlu berwaspada. Ini mungkin tanda-tanda kekurangan tenaga ki dan darah yang secara senyap-senyap menjadi punca rambut beruban Anda. Kategori kedua, mereka yang mengalami kelemahan buah pinggang. Istilah kelemahan buah pinggang mungkin tidak asing lagi bagi rakan-rakan yang berusia. Tetapi sejauh manakah kaitannya dengan rambut? Dalam perubatan tradisional, terdapat satu lagi pepatah emas. Kegemilangan, buah pinggang, terpancar pada rambut. Maksudnya, sama ada fungsi buah pinggang seseorang itu kuat atau lemah, kegemilangan dan intipatinya akan terpancar paling jelas pada rambut. Untuk membantu Anda lebih memahami, bayangkan buah pinggang dalam badan kita sebagai sebuah bateri yang berkuasa tinggi. Ia menyimpan tenaga paling asas dalam kehidupan kita, yaitu pati buah pinggang. Semasa kita muda, baterai ini dikas sepenuhnya dan tenaganya melimpah ruah. Itulah sebabnya orang muda sentiasa bertenaga dan rambut mereka selalunya hitam berkilat. Namun, seiring dengan peningkatan usia, baterai ini telah digunakan selama berpuluh-puluh tahun dan kasnya secara semula jadi akan berkurangan. Ditambah pula dengan gaya hidup yang sering berjaga malam, terlalu penat, dan tekanan emosi yang berlebihan, ia akan mempercepatkan lagi penggunaan tenaga baterai ini. Apabila tenaga baterai ini habis ke tahap tertentu, yang kita panggil dalam perubatan tradisional sebagai kekurangan pati buah, pinggang, fungsi, pelbagai organ yang dikawalnya akan mula merosot. Salah satu tanda amaran pertama yang muncul ialah rambut menjadi putih. Oleh itu, kelemahan buah pinggang adalah salah satu punca utama rambut beruban di kalangan warga emas. Individu dalam kategori ini biasanya juga akan mengalami masalah seperti insomnia, banyak bermimpi, telinga berdengung, daya ingatan merosot, sakit pinggang dan lutut, serta kerap kencing malam. Ini semua adalah isyarat bahwa bateri Anda kehabisan tenaga. Kategori ketiga, mereka yang mengalami tekanan dan suka memendam perasaan. Dalam masyarakat modern, rentak kehidupan yang pantas,
sama ada tekanan kerja atau urusan keluarga, mudah menyebabkan kita berada dalam keadaan tegang untuk jangka masa yang panjang. Ramai di antara kita yang suka menyimpan masalah atau mempunyai personality yang introvert. Apabila berasa tidak gembira, kita cenderung untuk memendam perasaan. Anda mungkin berpikir bahwa ini hanyalah masalah emosi, apa kaitannya dengan rambut beruban. Sebenarnya hubungannya sangat rapat. Mari kita gunakan satu lagi analogi. Apabila Anda berada dalam keadaan tegang, cemas, atau risau untuk jangka masa yang panjang, otot-otot di seluruh badan Anda, termasuk otot-otot kecil di kulit kepala yang tidak kita sadari, akan mengekat secara tidak sengaja dan berterusan. Saluran darah kita pula ibarat lebuh raya yang menghantar nutrien ke kilang melanin di akar rambut. Apabila otot kulit kepala menegang, ia akan menekan saluran darah kecil ini. Jika jalan raya ini tertekan, malah menyebabkan kesesakan lalu lintas yang teruk. Bagaimana pula dengan konvoi truk pengangkutan aliran darah yang syarat dengan nutrien untuk sampai ke pintu kilang? Jika bekalan tidak sampai, kilang tidak mempunyai bahan mentah, dan secara semula jadi akan berhenti beroperasi. Rambut putih pun akan mula tumbuh. Dari sudut pandangan yang lain, emosi negatif yang berpanjangan juga akan mengganggu sistem saraf otonomi kita, menyebabkan fungsinya tidak teratur. Sistem saraf ini ibarat ibu pejabat yang mengawal selia sistem endokrin seluruh badan. Jika ibu pejabat menjadi huru-hara, arahan untuk rembesan melanin mungkin akan menjadi salah. Sintesis dan pengangkutan melanin akan terhalang dan rambut putih akan mula merayap di kepala Anda tanpa disedari. Oleh itu, mengekalkan sikap yang optimis dan ceria adalah rawatan rambut yang terbaik. Kategori keempat, mereka yang kurang diberi perhatian. Konstitusi darah panas. Selain daripada 3 punca utama yang disebutkan di atas, terdapat satu lagi punca rambut beruban yang sangat biasa dilihat dalam amalan klinikal, tetapi sering diabaikan, yaitu darah panas. Ini adalah istilah perubatan tradisional yang mungkin kedengaran agak asing. Secara ringkasnya, ia bermakna haba dalam darah Anda terlalu tinggi, dan darah itu sendiri tidak lagi segar. Darah panas ini bergantung pada punca dan manifestasinya, terbahagi kepada 2 jenis utama. Haba sebenar kebanyakannya disebabkan oleh pencerobohan haba luaran ke dalam badan, contohnya makan terlalu banyak makanan pedas, berminyak atau panggang, atau dijangkiti oleh angin panas. Manifestasinya seperti api yang terlalu marak di bawah periuk, menyebabkan air di dalamnya mendidih. Pada tubuh manusia, ini akan dirasai sebagai mulut kering, dahaga yang melampau untuk minuman sejuk, najis kering dan keras, perasaan gelisah, mudah marah, dan bahkan mungkin mengalami hidung berdarah atau kencing berdarah. Haba kekurangan. Keadaan ini lebih biasa di kalangan warga emas dan wanita. Ia bukan disebabkan oleh haba luaran yang berlebihan, tetapi karena cekair yin yang melembabkan di dalam badan kita tidak mencukupi. Ini ibarat air di dalam periuk yang perlahan-lahan mengering setelah dipanaskan selama bertahun-tahun. Apabila air berkurangan, ia tidak dapat mengawal haba, dan dasar periuk itu sendiri akan menjadi panas membara. Individu dalam kategori ini sering merasakan kepanasan di tapak tangan, tapak kaki, dan dada yang dikenali sebagai 5 pusat kepanasan. Mereka juga mudah berpeluh pada waktu malam. Peluh malam, pipi mereka akan menjadi kemerah-merahan tanpa sebab, dan lidah mereka juga akan berwarna merah. Bayangkan, tidak kira jenis haba yang mana, apabila darah kita membawa haba yang tidak normal ini untuk menyuburkan folikel rambut yang halus di kulit kepala, ia ibarat menyiram bunga dengan air mendidih. Bolehkah bunga itu tumbuh dengan baik? Sudah tentu tidak. Oleh itu, rambut akan mudah menjadi putih sebelum waktunya. Jika Anda tergolong dalam mana-mana kategori yang disebutkan di atas, Anda perlu memberikannya perhatian yang serius. Ini bukan sahaja masalah penampilan, tetapi juga isyarat amaran yang diberikan oleh kesehatan dalaman badan Anda. Baiklah, setelah memahami punca-punca rambut beruban, kita perlu mencari penawarnya. Nenek moyang kita telah meninggalkan banyak kaedah yang berkesan. Hari ini saya akan memperkenalkan 3 kaedah yang paling berkesan. 1 untuk rawatan dalaman, dan 2 untuk rawatan luaran. Dengan pendekatan serampang 3 mata, hasilnya pasti akan lebih baik. 3 kaedah berkesan untuk memperbaiki rambut beruban. Kaedah 1,
Formula purba, sang mawan untuk menyuburkan pati buah pinggang dan menyejukkan darah panas. Ini adalah asas rawatan dalaman. Seperti yang telah kita analisis dengan jelas sebelum ini, untuk menyelesaikan masalah rambut beruban dari akarnya, terdapat dua tugas teras utama. Pertama, untuk menambah semula pati buah pinggang yang telah berkurangan. Kedua, untuk menyingkirkan haba yang berlebihan di dalam darah. Adakah terdapat satu kaedah yang boleh, seperti seorang jenderal yang bijak, mengarahkan dua pasukan tentera secara serentak, yaitu menyuburkan dan menyejukkan? Sebenarnya, ada. Dalam sebuah kitab klasik pemeliharaan kesehatan yang sangat terkenal dari zaman dahulu, Shou Shi Bao Yuan, tercatat satu formula klasik yang diwarisi turun-temurun, yaitu Sang Mawan. Nama ini sangat mudah difahami. Bahan utamanya terdiri daripada dua herba berharga, daun mulberry dan bijan hitam. Kehebaan gabungan ini terletak pada cara ia berfungsi secara harmoni. Satu menyerang dan satu lagi bertahan, mencerminkan kebijaksanaan keseimbangan dalam perubatan tradisional. Bijan hitam peranan menyuburkan. Dalam teori 5 unsur perubatan tradisional, warna hitam dikaitkan dengan buah pinggang. Oleh itu, bijan hitam sebagai makanan semula jadi berwarna hitam adalah bahan terbaik untuk menyuburkan buah pinggang kita. Sifatnya yang manis dan melembabkan dapat secara langsung menyuburkan pati buah pinggang kita, ibarat mengecas semula bateri utama badan. Apabila pati buah pinggang mencukupi, asas rambut akan menjadi kukuh. Ya, seperti pokok yang akarnya tertanam dalam, daunnya secara semula jadi akan lebat. Selain itu, perubatan tradisional percaya bahwa bijan hitam dapat membuka dua meridian terpenting dalam tubuh manusia, yaitu meridian Ren dan Du. Meridian Ren dikenali sebagai lautan meridian Yin yang mengawal darah sepanjang hayat, manakala meridian Du dikenali sebagai lautan meridian Yang yang mengawal tenaga Qi sepanjang hayat. Apabila kedua-dua meridian ini langkar, peredaran tenaga, qi dan darah di seluruh badan secara semula jadi akan menjadi langkar. Sebagai lebihan darah, rambut sudah tentu akan mendapat khasiat yang paling mencukupi. Daun mulberry peranan. Daun mulberry, terutamanya daun mulberry musim sejuk yang dipetik selepas frost, mempunyai nilai perubatan yang tertinggi. Sifatnya agak sejuk dan rasanya manis. Dalam kitab perubatan tradisional, dikatakan bahwa rasa manis menyuburkan darah, sifat sejuk menyejukkan darah. Ia bukan sahaja dapat menyuburkan darah, tetapi juga menyingkirkan haba dan toksin panas di dalam darah kita, meredakan masalah darah panas. Pada masa yang sama, daun mulberry terutamanya memberi kesan kepada meridian hati. Sambil menyejukkan darah, ia juga dapat menenangkan api hati dan menstabilkan angin jahat yang tidak menentu di dalam badan. Lihatlah betapa hebatnya gabungan ini. Bijan hitam bertanggung jawab untuk menambah dari dalam, mengisi kekurangan, manakala daun mulberry bertanggung jawab untuk membersihkan dari luar, menyingkirkan haba yang berlebihan. Satu menyuburkan buah pinggang, satu lagi menyejukkan darah. Dengan kerjasama yang sempurna ini, kedua-dua punca dalaman utama rambut beruban dapat diatasi dengan berkesan. Cara penyediaan dan pengambilan di rumah. Anda boleh menyediakan formula purba ini dengan mudah di rumah. Anda boleh membeli bijan hitam berkualiti tinggi yang telah disangai dan daun mulberry kering yang bersih dari kedai herba yang dipercayai. Nisbah yang disyorkan ialah 2 bahagian bijan hitam kepada 1 bahagian daun mulberry. Kemudian, gunakan pengisar makanan atau pengisar herba di rumah untuk mengisar kedua-dua bahan ini secara berasingan menjadi serbuk yang sehalus mungkin. Campurkan kedua-dua serbuk ini sehingga sebati dan simpan di dalam balang kaca yang bersih, kedap udara, di tempat yang sejuk dan kering. Ambil 1 hingga 2 sudu besar campuran serbuk ini setiap pagi dan malam. Anda boleh mengcampurkannya dengan es suam seperti membuat bubur, atau menambah sedikit madu untuk membentuk pes pekat dan memakannya terus, atau membentuknya menjadi pil-pil kecil dan menelannya. Kunci kejayaan kaedah ini ialah konsistensi. Jangan melakukannya separuh jalan. Kaedah 2. 3 titik akupunktur berharga di atas kepala untuk pertumbuhan, pengukuhan, dan penghitaman rambut. Selain rawatan dalaman dari akar,
Perobatan tradisional juga sangat menekankan penggunaan urutan pada titik-titik akupunktur tertentu untuk melangkarkan meridian dan menggalakkan aliran tenaga dan darah ke atas, seolah-olah mengairi kepala kita dengan tepat. Di atas kepala kita, terdapat 3 titik akupunktur berharga yang sangat membantu dalam merangsang pertumbuhan rambut, menguatkan akar rambut, dan menghitamkan rambut. Mereka ialah titik Jiaosun. Nama titik ini mungkin kedengaran agak asing, tetapi lokasinya sangat mudah dicari. Lipat telinga Anda ke hadapan. Titik Jiaosun terletak betul-betul di atas puncak lipatan telinga di dalam garis rambut. Titik ini adalah titik penting pada meridian Sanjiao tangan. Mengurut titik ini, dengan kerap dapat meningkatkan peredaran darah di kedua-dua belah kepala dengan berkesan, seolah-olah menggemburkan tanah dan membaja kulit kepala, membolehkan follicle rambut bernafas dengan langkar. Titik Yuzen. Titik ini terletak di bahagian belakang kepala. Mula-mula, kari tulang yang paling menonjol di tengah-tengah bahagian belakang kepala Anda. Kemudian, bergerak ke bawah dari tengah tulang ini, melepasi garis rambut belakang, dan kemudian ke atas kira-kira selebar 2 hingga 3 jari di dalam lekukan. Itulah titik Yuzen. Mengurut titik ini bukan sahaja dapat melancarkan peredaran darah di bahagian belakang kepala dan merangsang pertumbuhan rambut, tetapi juga mempunyai kesan yang sangat baik untuk menguatkan buah pinggang. Mengapa? Karena titik Yuzen adalah titik penting pada meridian pundi kencing penuh matahari. Meridian pundi kencing dan meridian buah pinggang saling berkaitan. Merangsang meridian pundi kencing secara tidak langsung akan membantu dan merangsang tenaga ki buah pinggang kita. Titik Bai Hui. Titik ini boleh dikatakan sebagai bintang utama di atas kepala kita. Anda mungkin pernah mendengarnya. Lokasinya betul-betul di tengah-tengah puncak kepala. Cara termudah untuk mengkarinya ialah dengan melukis garisan lurus dari puncak kedua-dua telinga Anda ke atas dan satu lagi garisan lurus dari tengah-tengah batang hidung Anda ke atas. Titik pertemuan kedua-dua garisan ini ialah titik Bai Hui. Bai Hui bermaksud pertemuan 100 banyak meridian. Ia adalah ibu pejabat di mana semua meridian yang badan bertemu. Mengurut titik ini, dengan kerap dapat merangsang dan meningkatkan tenaga yang seluruh badan. Apabila tenaga yang mencukupi, tenaga ki dan darah dapat ditolak dengan lebih baik ke bahagian tertinggi badan kita, yaitu kepala, sekaligus memainkan peranan penting dalam melindungi rambut dan mencegah keguguran rambut. Teknik urutan terperinci. Kami mengesyorkan Anda melakukan urutan ini setiap malam sebelum tidur atau pada waktu pagi selepas bangun, ketika badan dan minda Anda berada dalam keadaan yang lebih santai. Duduk dengan selesa, pejamkan mata, dan gunakan hujung jari telunjuk atau jari tengah. Anda bukan kuku untuk mengurut ketiga-tiga titik ini satu persatu mengikut arah jam dengan tekanan yang selesa. Urut setiap titik selama 50 hingga 100 kali sehingga Anda merasakan sedikit kehangatan, kesemutan, atau rasa sengal ringan di kawasan tersebut. Ini adalah fenomena mendapat tenaga ki, dan kesannya adalah yang terbaik. Kaidah 3. Teknik utama. Mengetuk meridian pundi hempedu untuk membuka suis utama tenaga, ki, dan darah. Baiklah, rakan-rakan sekalian, setelah kita membincangkan rawatan dalaman dan urutan, akhirnya kita sampai ke kemuncak video hari ini, yaitu rahasia teras yang paling menakjubkan, paling mudah, dan paling penting yang saya sebutkan pada permulaan tadi, mengetuk meridian pundi hempedu. Ramai orang, termasuk golongan muda, akan mengeluh apabila rambut mereka mula beruban dan berkata, "Ini keturunan, ibu bapa saya pun cepat beruban." Namun, berdasarkan pengalaman ramai pengamal perubatan tradisional yang berpengalaman, penyakit keturunan yang benar-benar ditentukan oleh genetik sebenarnya tidak sebanyak yang kita sangkakan. Kebanyakan yang dikatakan keturunan sebenarnya adalah kerana satu keluarga tinggal bersama untuk jangka masa yang panjang, mempunyai struktur pemakanan yang sangat serupa, dan tabiat gaya hidup yang tidak sehat. Tindakan mudah mengetuk meridian pundi hempedu ini adalah suis utama yang membantu kita memecahkan kitaran tidak sehat ini, memperbaiki konstitusi badan yang mungkin lemah sejak lahir, dan menyelesaikan masalah penjanaan tenaga, ki dan darah dari akarnya. Manfaat teras mengetuk meridian pundi hempedu.
Manfaat teras mengetuk meridian pundi hempedu boleh diringkaskan dalam satu ayat untuk merangsang rembesan hempedu sekaligus meningkatkan keupayaan penyerapan badan kita secara drastik. Dalam perubatan tradisional, pundi hempedu bukan sahaja bertanggung jawab untuk menyimpan dan mengeluarkan hempedu untuk membantu penghadaman, tetapi juga membuat keputusan. Apabila tenaga ke pundi hempedu mencukupi, seseorang akan mempunyai keberanian untuk melakukan sesuatu. Apabila rembesan hempedu langgar, nutrien daripada bijirin, daging, dan ikan yang kita makan setiap hari dapat dicerna dan diserap dengan lebih cekap oleh limpa dan perut kita dan ditukarkan menjadi bahan-bahan halus yang boleh digunakan oleh badan kita, yaitu tenaga ki dan darah yang telah kita sebutkan berulang kali. Hanya apabila sumber tenaga ki dan darah mencukupi, barulah kita mempunyai cukup tenaga ki dan darah untuk menyuburkan rambut. Apabila tenaga ki dan darah mencukupi, masalah rambut beruban secara semula jadi akan dapat diselesaikan. Bagi sesetengah orang, rambut putih akan gugur secara beransur-ansur dan digantikan dengan rambut hitam yang baru dan sihat. Bagi yang lain, ia lebih menakjubkan lagi. Rambut akan mula berubah warna dari akar, seperti dakwat yang meresap ke dalam kertas, dari putih ke kelabu, kemudian dari kelabu ke kuning, dan akhirnya perlahan-lahan kembali menjadi hitam. Kelebihan tambahan mengetuk, meridian pundi hempedu, menurunkan berat badan, dan membentuk badan. Tindakan ini juga mempunyai satu kesan sampingan yang sangat menggembirakan ramai orang, terutamanya wanita, yaitu ia dapat membantu Anda menghilangkan lemak degil yang terkumpul di bahagian luar paha. Mengapa? Karena bahagian luar paha kita adalah laluan utama meridian pundi hempedu. Bagi orang yang meridian pundi hempedunya tidak langkar, sisa-sisa metabolik dan lemak berlebihan yang tidak dapat disingkirkan oleh badan akan mudah terkumpul di kawasan ini, menyebabkan punggung menjadi lebar dan paha menjadi besar. Dengan mengetuk meridian pundi hempedu setiap hari secara konsisten, Anda seolah-olah sedang membersihkan pipe ini dengan kuat, mempercepatkan pembuangan sisa-sisa ini. Oleh itu, ramai orang akan gembira apabila mendapati seluar yang dahulunya agak ketat kini menjadi longgar selepas melakukannya selama 1 atau 2 bulan. Bagi setengah orang, terutamanya lelaki atau wanita yang gemar bersenam, jika meridian pundi hempedu tidak langkar, sisa-sisa akan bergerak ke bawah dan terkumpul di bahagian betis, membentuk kaki lobak yang tidak menarik. Ini juga merupakan tanda fungsi pundi hempedu yang tidak baik. Dengan mengetuk meridian pundi hempedu, masalah ini juga boleh diperbaiki dengan sangat baik. Cara yang betul untuk mengetuk meridian pundi hempedu. Tindakan ini mesti dilakukan dengan betul untuk mendapatkan hasil yang maksimum. Sila beri perhatian. Posisi, duduk dengan selesa di atas kerusi atau di tepi katil. Biarkan kaki Anda bengkok secara semula jadi dan santai. Laluan, meridian pundi hempedu terletak di bahagian luar paha. Cara termudah untuk mencarinya ialah dengan berdiri tegak, biarkan tangan Anda tergantung secara semula jadi di sisi. Garisan di mana hujung jari tengah Anda menyentuh jahitan seluar Anda pada dasarnya adalah laluan meridian pundi hempedu di paha. Tindakan standar, genggam tangan Anda menjadi penumbuk berongga. Dengan cara ini, kawasan yang diketuk lebih luas, daya penembusannya kuat, dan tidak menyakitkan. Mulakan dari titik huantiau, berhampiran punggung. Titik ini berada di lekukan paling dalam pada punggung Anda semasa duduk. Ketuk di sepanjang garisan jahitan seluar di bahagian luar paha, dari atas ke bawah, secara sama rata pada 4 titik, sehingga ke bahagian luar lutut. Kekuatan dan ulangan. Kekuatan haruslah sederhana. Ketuk sehingga Anda merasakan sedikit rasa sengal. Jangan mengetuk sehingga lebam. Setiap kali Anda mengetuk dari atas ke bawah pada 4 titik di sebelah kaki, ia dikira sebagai 1 ulangan. Lakukan 50 hingga 100 ulangan setiap hari pada setiap kaki. Ingat, kedua-dua kaki kiri dan kanan perlu diketuk. Anda boleh melakukannya sambil menonton TV untuk menyelesaikannya dengan mudah. Peringatan paling penting. Mengetuk meridian pundi hempedu memerlukan kesabaran. Ia adalah proses mengubah suai badan kita secara mendalam, jadi Anda perlu mempunyai kesabaran dan ketekunan yang mencukupi. Banyak masalah badan kita terkumpul selama berpuluh-puluh tahun. Adalah sangat munasabah
dan saintifik untuk mengambil masa 3 hingga 5 tahun untuk memulihkannya secara perlahan-lahan. Jangan mengharapkan hasil segera selepas beberapa hari mengetuk. Dengan sikap seperti itu, Anda tidak akan dapat bertahan lama. Baiklah, rakan-rakan yang dikasihi, perkongsian panjang lebar kita tentang cara menangani rambut beruban secara saintifik telah sampai ke penghujungnya. Oleh kerana kandungan hari ini agak banyak, untuk memudahkan Anda mengingati dan mengamalkannya, saya akan membuat ringkasan yang jelas. Ulang kaji. 3 kaedah berkesan untuk memperbaiki rambut beruban. Perawatan dalaman kita telah mempelajari prinsip kebijaksanaan formula purba Sang Mawan, yaitu menggunakan bijan hitam untuk menyuburkan pati buah pinggang sebagai asas dan menggunakan daun mulberry untuk menyejukkan darah panas sebagai rawatan luaran. Ini mewujudkan persekitaran dalaman yang sehat untuk pertumbuhan rambut hitam. Urutan luaran yang tepat. Kita telah mengenali dan belajar untuk mengesan 3 titik akupunktur utama untuk pertumbuhan rambut di atas kepala, titik Jiaosun, Yuzhen, dan Baihui. Dengan urutan harian yang konsisten, kita dapat melancarkan peredaran tenaga qi dan darah di kepala dan menghantar nutrien berharga terus ke akar rambut kita. Teknik teras luaran. Kita telah menguasai kaedah terpenting hari ini, yaitu mengetuk meridian pundi hempedu. Melalui tindakan mudah ini, kita dapat merangsang sumber penjanaan tenaga qi dan darah badan kita, meningkatkan keupayaan penghadaman dan penyerapan, dan menyediakan sumber tenaga yang berterusan untuk pertumbuhan rambut hitam dari akarnya. Akhir sekali, beberapa peringatan penting. Kesabaran adalah kunci. Sama ada terapi makanan, urutan, atau mengetuk meridian pundi hempedu, ia bukanlah ubat ajaib yang boleh menunjukkan hasil dalam sekelip mata. Badan kita ibarat sebidang tanah. Untuk mengubahnya dari tandus kepada subur memerlukan masa dan pengairan yang berterusan. Tolong jangan tergesa-gesa. Jadikan kaedah-kaedah baik ini sebagai sebahagian daripada rutin harian Anda, seperti memberus gigi dan mencuci muka. Teruskan melakukannya, dan badan Anda pasti akan memberikan Anda ganjaran yang memuaskan. Pendekatan gabungan lebih berkesan. Jangan hanya bergantung pada satu kaedah. Strategi pemeliharaan kesehatan yang terbaik ialah sambil konsisten mengetuk meridian pundi hempedu dan melakukan urutan, kubah kekalkan sikap yang optimis dan ceria, elakkan daripada memendam perasaan, pastikan tidur yang teratur dan mencukupi, elakkan berjaga malam, dan amalkan pemakanan yang seimbang dengan mengambil lebih banyak makanan yang menyuburkan buah pinggang seperti kacang hitam, beras hitam, dan walnut. Dengan pendekatan serampang banyak mata ini, kesannya akan menjadi lebih baik. Keselamatan diutamakan. Belajarlah untuk mendengar isyarat badan Anda. Kekuatan ketukan dan urutan mestilah pada tahap yang selesa. Jangan gunakan kekerasan sehingga mencederakan diri sendiri. Sebelum mencoba sebarang resipi terapi makanan, jika Anda mempunyai penyakit kronik yang serius atau sedang mengambil pelbagai jenis obat, adalah lebih baik untuk mendapatkan nasihat daripada dokter profesional. Semoga perkongsian hari ini dapat memberikan inspirasi dan harapan yang berpanjangan kepada Anda yang sedang runsing dengan masalah rambut beruban. Jika Anda merasakan kandungan hari ini bermanfaat untuk Anda atau ahli keluarga dan rakan-rakan Anda, jangan lupa untuk berkongsi dengan mereka. Kami juga mengalu-alukan Anda untuk melanggan saluran kesehatan warga emas kami dan mengaktifkan lonceng pemberitahuan supaya Anda tidak terlepas setiap perkongsian kesehatan kami. Di sini, saya akan menemani Anda semua untuk menjadi sihat dan menua dengan anggun